Yang Berhormat Tawau. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih dan syukur saya kerana diberikan peluang berbahas pada petang ini untuk membahaskan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam merasmikan penggal ketiga Parlimen ke-14. Seperti yang ahli-ahli Dewan Rakyat sedia maklum, negeri Sabah adalah antara negeri di Malaysia yang bergantung besar dengan industri pelancongan sebagai penjana ekonomi negeri. Pada tahun lalu, 2019, negeri Sabah telah mencatatkan rekod baru dalam kedatangan pelancong seramai 4,795,903 orang dengan pendapatan pelancongan dengan izin tourism receipt mencacar ringgit Malaysia 9.7 plus bilion, peningkatan sebanyak 8.3 berbandingan dengan pencapaian tahun sebelumnya ialah 2018. Pelancongan juga adalah sumber penumbuhan ekonomi negeri yang ketiga terbesar dan mampu menjadi salah satu faktor penambah baik industri pelancongan negara Malaysia. Sehubungan dengan itu, negeri Sabah sangat mengambil berat perkembangan industri pelancongan negeri maupun negara. Pada 2 bulan pertama tahun 2020, Sabah mencatatkan kedatangan pelancong yang memperangsangkan pada bulan Januari 2020 seramai 338,570 pelancong telah melawat Sabah dan pada bulan Februari seramai 211,995 orang, walaupun kerajaan negeri memberhentikan kemasukan pelancong negara China pada 31 Januari disebabkan kebimbangan penularan virus corona pada masa itu. Tuan Yang di-Pertua, keadaan masa kini telah banyak berubah. Semenjak mengisytiharkan Bulan Perintah Kawalan Penggerakan atau PKP MCO oleh Kerajaan Malaysia pada bulan Mac 2020, kemasukan pelancong menurun secara drastik dan statistik menunjukkan dari bulan Januari ke Mac 2020 kemerosotan sebanyak 52.7% untuk pelancong antarabangsa dan 21.3% pada pelancong domestik. Secara keseluruhan adalah penurunan sebanyak 32.6% dengan ketiadaan penerbangan antarabangsa maupun domestik. Bulan April dan Mei telah menunjukkan penurunan yang paling teruk, yaitu sebanyak 98%. Memandangkan keadaan industri pelancongan yang sangat perit sekarang, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan pusat agar dapat mempertimbangkan untuk menambah insentif stimulus package dengan izin khusus untuk mengusaha pelancongan dalam negara. Antaranya adalah melanjutkan tempoh moratorium dan program subsidi sehingga bulan Disember tahun 2020 bagi
meringankan beban syarikat-syarikat pelancongan di negara kita. Ini adalah kerana ketiadaan sumber pendapatan kepada syarikat-syarikat pelancongan pada masa kini. Tuan, saya juga ingin bertanya mengenai status tourism tax yang dikumpul untuk tahun 2019. Saya ingin menyuruh kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk memberikan keseluruhan 100% tourism tax yang diperolehi kepada negeri-negeri supaya setiap negeri dapat memberi pertolongan yang sewajarnya kepada industri pelancongan negeri. Tuan Yang di-Pertua, dalam ucapan saya di sedang parlimen pada tahun lalu, saya ada menzahirkan permohonan kepada kerajaan pusat untuk mempertimbangkan agar memberi kuasa atau penurunan kuasa atau devolution power dengan izin kepada kerajaan pusat untuk mempertimbangkan kepada kerajaan negeri khusus untuk mengawalkan dan pelaksanaan pelancongan seperti berikut. Lesen masuk dan keluar untuk izin ejen pelancongan, impang dan kapal, lisens pemandu pelancong, Libaran. Sabah, sama-sama Sabah. Sini. Bolehkah saya habis dulu? Boleh bagi laluan? Ya. Tidak, saya punya ucapan tidak akan panjang, pendek sudah. Ya. Lisen pas pelancong, lisen tiket, lisen permit untuk mengendalikan sekolah institusi pelancongan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi menyuruh kepada kerajaan pusat untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Pemberian kuasa ini akan tepat memberi ruang kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia dan memperkemaskini peraturan industri yang sesuai dengan perkembangan di dalam negeri. Saya percaya ini juga tepat memberi faedah kepada kerajaan pusat jika industri pelancongan negeri dapat membangun secara pesat dan teratur melalui kerajaan negeri. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat, saya juga mendapat berita bahawa beberapa buah hotel terkesan perikutan wabak COVID-19. Saya berharap kerajaan pusat akan tepat merujuk kembali cadangan-cadangan dari Malaysia Association of Hotels dengan izin supaya pengusaha hotel tidak sampai di bankrupt akibat pandemik COVID-19. Penutupan hotel-hotel akan mencecaskan puncak pendapatan rakyat tempatan dan meningkatkan peratus para pekerja yang hilang pekerjaan. Selain itu, saya juga ingin mengutarakan isu pembukaan pintu antarabangsa kita kepada pelancong luar negara. Seperti yang telah diwawarkan beberapa minggu yang lalu, negeri Sabah bersedia untuk membuka pintu masuk kepada pelawat dan pelancong antarabangsa pada bulan September ini. Walau bagaimanapun, ini adalah bergantung kepada keadaan dan situasi dari negara-negara asal dan perjanjian dua hala antara negara kita dan negara asal. Dengan izin,
the G2G discussion and bilateral agreement between our Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Foreign Affairs of the respective markets. Kerajaan negeri Sabah akan menyokong usaha untuk mengatakan travel bubble dengan izin antara Malaysia dan negara-negara tertentu. Sehubungan dengan itu juga saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTAC) untuk melancarkan kempen Malaysia is Safe seperti yang telah dibuat oleh negara Thailand dan Singapura. Sekiranya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya boleh melaksanakan satu kreditasi untuk homestay, maka saya fikir juga boleh menghasilkan satu kreditasi mengenai prosedur operasi standard SOP dalam situasi new normal. Ini akan memberi keyakinan kepada pelawat dan pelancong dalam dan luar negara. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Rakyat, Kerajaan Negeri Sabah dan pengusaha pelancongan negeri juga sedang aktif menggenar pasti produk pelancongan dalam negeri untuk tujuan menaik taraf dan membaiki prasarana produk-produk tersebut. Saya berharap kerajaan pusat juga akan menyokong dan memberi tanah tambahan untuk tujuan tersebut, terutama sekali produk luar bandar yang dipromosikan sebagai pelancongan berasaskan community atau dengan izin community-based tourism dan pusat-pusat rekreasi bertemakan konservasi dan pemuliharaan alam sekitar. Baru-baru ini, Kerajaan Negeri Sabah, khususnya Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, telah memperkenalkan dan meluluskan plan tindakan pemeliharaan hidupan liar hiliran kinabatangan yang mana meliputi kawasan seluas 27,000 hektar hutan, dan plan ini juga merangkumi plan tindakan Kaja Sabah 10 tahun dari 2020 sehingga 2029. Sanctuary hidupan liar kinabatangan adalah aset semula jadi terbaik dan pusat eko pelancongan yang perlu dilindungi dan dipelihara untuk pengusaha pelancongan, masyarakat setempat dan generasi seterusnya. Padahal bukan kerajaan seperti kita, Kinabatangan, Corridor of Life Tourism Association dan WWF Malaysia harus turut sama dalam menjayakan usaha pemeliharaan ini. Sebelum mengakhiri perbahasan, saya berharap semoga kita di dalam Dewan Rakyat yang mulia ini berjaya mencapai kesepakatan dalam mengatasi masalah COVID-19 dan kemasukan pelancong di dalam Malaysia akan bertambah. Dengan ini, Tawau mohon menyokong usul menjunjung kasih terhadap Titah Tuli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.